Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini ialah video yang terakhir dalam kenegaraan pengajian am semester yang pertama, di mana ciri dan prinsip tadbir urus baik ini kita akan pecahkan kepada dua video. Jadi, video yang pertama ini hanya difokuskan kepada beberapa aspek. Video bagi bahagian yang pertama ini saya hanya tumpukan kepada subtopik yang pertama dan kedua, di mana yang pertama, tadbir urus baik serta kepentingan dan cabaran dalam tadbir urus. Perkara yang pertama dalam topik tadbir urus baik ini ialah kita akan lihat dahulu tadbir urus baik dari sudut definisi tadbir urus dan definisi tadbir urus baik. Tadbir urus merupakan tindakan yang dilaksanakan oleh golongan yang mempunyai kuasa, terutamanya golongan pemimpinlah, daripada pelbagai peringkat pengurusan sama ada peringkat atasan, pertengahan dan juga bawahan untuk mencapai kecemerlangan, kecekapan, persamaan, penglibatan yang menyeluruh, ketulusan dan accountability dalam pengurusan pentadbiran. Tadbir urus baik pula didefinisikan sebagai cara melaksanakan tanggungjawab yang telah pun disenaraikan tadi secara telus, beraccountability, berhemat dari segi pengambilan keputusan dan penyampaian hasil tersebut. Tadbir urus yang baik ini memiliki dua objektif. Objektif yang pertama untuk meningkatkan dan menyemai keyakinan rakyat terhadap kerajaan yang telah pun dipilih menerusi pilihan raya umum, di mana kerajaan ini akan melaksanakan segala dasar, segala janji yang telah pun dimandatkan oleh rakyat tadi. Dan yang kedua, untuk mengekalkan accountability dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut maksud accountability pada subtopik yang seterusnya. Aspek utama dalam tadbir urus yang pertama ialah prestasi, di mana perkhidmatan yang disediakan kepada rakyat tersebut mestilah mempunyai value of money, ada nilai bagi orang yang menerima perkhidmatan tersebut. Dan yang kedua, untuk pengurangan terhadap pembaziran sumber dan juga dana. Aspek yang kedua ialah pematuhan terhadap undang-undang, di mana semua orang di Malaysia, termasuklah yang di Pertuan Agong, tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia. Setiap organisasi perlu mematuhi segala peraturan, undang-undang, piawaian yang telah pun diguna pakai. Amalan, kejujuran, accountability, integriti dan ketulusan dalam perkongsian maklumat haruslah dilaksanakan dalam pentadbiran tadbir urus yang baik. Prinsip utama dalam tadbir urus ada 8, di mana prinsip yang pertama ialah fokus kepada pelanggan. Apa maksud fokus kepada pelanggan? Kita memberikan keutamaan kepada pelanggan, di mana usaha yang berterusan akan dilakukan atau penambahbaikan untuk meningkatkan tahap kepuasan pelanggan. Prinsip yang kedua, beretika. Etika ialah kita menekankan nilai-nilai positif semasa melaksanakan dan menyampaikan perkhidmatan kerajaan. Pihak pengurusan akan sentiasa memastikan setiap ahli di dalam agensi atau organisasinya memiliki etika yang tinggi dan mengamalkan nilai-nilai murni. Ketiga, ketulusan. Telus dalam menyampaikan maklumat kepada pihak berkepentingan. Contoh pihak yang berkepentingan antaranya ialah rakyat, stakeholder atau pemegang saham lah, dan di mana proses ketulusan ini melibatkan satu proses kerja yang sangat jelas dan mudah difahami oleh orang-orang berkenaan. Yang keempat ialah integriti. Integriti ialah jujur dengan tugas yang diberikan. Kita mesti jujur, di mana tahap tata susila yang tinggi amat diperlukan untuk memastikan seseorang itu berintegriti semasa menjalankan tugas masing-masing dan bertanggungjawab dengan pengurusan dana serta sumber awam, di mana dana ataupun sumber awam ni ialah sebarang bentuk kewangan itu perlulah diuruskan dengan baik dan juga jujur. Prinsip yang kelima ialah accountability. Accountability bertanggungjawab dengan semua keputusan dan tindakan yang dibuat. Contohnya, kalau seorang pelajar itu, yang ini contoh untuk pelajar supaya pelajar senang untuk faham maksud accountability. Seorang pelajar ditugaskan untuk membuat kerja sekolah. Jadi, dia kena bertindak
untuk menyiapkan kerja tersebut. Kalau dia tidak menyiapkan kerja tersebut, bermaksud dia tidak ber-accountability. Maksudnya dia tidak bertanggungjawab dengan apa yang telah pun ditugaskan kepada dia. Prinsip yang keenam ialah efektif dan efisien. Efektif ialah cekap, efisien ialah berkesan, di mana kita perlu memastikan setiap penyampaian kerajaan itu dilakukan secara cekap dan berkesan. Prinsip yang ketujuh, pengurusan perubahan, di mana segala bentuk perubahan akan ditangani dengan lebih baik, di mana perubahan tersebut amat diperlukan dalam sesebuah organisasi supaya organisasi itu akan lebih dinamik dan berdaya saing. Dan yang ke-8 ialah pengamanan dan pengawasan. Amanah dan kita kawal. Memastikan kecekapan pengurusan kewangan secara berterusan di mana tidak berlakunya penyelewengan, rasuah dan sebagainya. Pengurusan sumber akan dilakukan secara ekonomis dan juga berkesan. Perkara yang seterusnya ialah kepentingan dan juga cabaran tadbir urus. Apakah kepentingan tadbir urus dan apakah cabaran yang berlaku dalam tadbir urus baik? Yang pertama, kepentingannya ialah memperkasakan daya saing negara. Cara untuk memperkasakan daya saing negara ialah meningkatkan kompetensi dan juga produktiviti pekerja. Seseorang pekerja itu mestilah seseorang yang bermotivasi dan memiliki produktiviti yang lebih tinggi untuk memastikan pekerja itu sendiri dan mampu berdaya saing dengan orang lain. Dan yang kedua, meningkatkan pembangunan bakat dan kepakaran pekerja tersebut. Kepentingan tadbir urus yang kedua, menjana potensi insan bagi memperkasakan prestasi perkhidmatan. Antara langkahnya mengamalkan pengurusan modal insan dalam aspek pemilihan, pembangunan dan pengurusan personal, di mana setiap aspek ini adalah diperlukan bagi melahirkan tenaga kerja yang berupaya memenuhi cabaran abad ke-21. Kepentingan yang ketiga ialah menerajui transformasi perkhidmatan. Dalam perkhidmatan awam, dia ada perubahan-perubahan supaya setiap perubahan itu mampu membuatkan sesuatu sektor atau perkhidmatan itu berdaya saing. Contohnya, kita menggunakan ICT dalam penyampaian perkhidmatan, di mana penggunaan ICT memudahkan orang ramai, terutamanya pengguna, untuk menjalankan sebarang urusan dengan pihak kerajaan. Jadi, pihak atasan perlu mempunyai wawasan dan juga hala tuju yang jelas. Kepentingan yang keempat, mengekalkan profesionalisme dan tadbir urus dalam perkhidmatan, di mana setiap pegawai perkhidmatan awam perlu mengekalkan tahap accountability. Maksud accountability tadi, bertanggungjawab dengan apa yang diputuskan dan bertanggungjawab dengan segala tindakan yang dibuat. Akhir sekali, memenuhi ekspektasi stakeholder dan pelanggan. Ekspektasi ialah jangkaan atau kemungkinan-kemungkinan pilihan yang diperlukan oleh para pelanggan tersebut. Kesan tadbir urus yang baik. Yang pertama, meningkatkan prestasi perkhidmatan kerajaan. Bila sesuatu perkhidmatan itu memiliki prosedur kerja yang lebih jelas, maka perkhidmatan itu akan dilihat sebagai sesuatu yang efisien, profesional dan juga cemerlang. Apabila prosedur kerja itu menjadi lebih jelas, maka ianya akan memudahkan urusan orang ramai, terutamanya sekiranya kita menggunakan prosedur atau urusan yang menggunakan ICT. Contohnya, kalau ada seseorang itu ingin membuat temujanji di Jabatan Pendaftaran Negara, jadi dia akan buat temujanji itu secara online dahulu, dan bila dia pergi, dia terus akan dapat dia punya giliran lah. Kesan baik yang ketiga ialah meningkatkan ekonomi negara. Bila berlakunya kecekapan dalam sesuatu pengurusan, ianya secara langsung dapat mengurangkan kos penyelenggaraan dan dapat meningkatkan produktiviti. Pentadbiran yang telus ini tiada unsur rasuah. Bila tiada unsur rasuah, ia akan mengurangkan duit yang diperlukan untuk membuat sesuatu perkara lah. Meningkatkan imej negara. Imej terutamanya penjawat awam akan lebih terpelihara dan ianya akan terus mewujudkan hubungan yang baik antara pihak kerajaan dan juga orang ramai. Kesan baik yang kelima, menyebar sikap positif dalam kalangan kaki tangan awam. Budaya kerja yang baik dan juga etika kerja yang tinggi dalam kalangan penjawat awam dapat ditingkatkan dan ianya terus
memumpuk nilai-nilai positif dalam kalangan mereka. Yang terakhir sekali, memenuhi ekspektasi pelanggan, di mana pelanggan ini akan mendapat perkhidmatan yang cekap dan berkualiti daripada pegawai-pegawai kerajaan. Sekian saja untuk bahagian yang pertama. Kita jumpa lagi untuk bahagian yang kedua. Terima kasih.